Di sini, di tengah kehijauan alam yang tidak terganggu, terletaknya perkampungan orang asli yang indah. Sebuah komuniti yang hidup seiring dengan alam. Setiap pokok, sungai dan tanah adalah sebahagian daripada kehidupan mereka. Di sebalik setiap langkah ada sejarah yang tidak dapat ditulis di buku, tetapi terasa di setiap nafas yang mereka hirup. Di perkampungan ini, masa bergerak dengan perlahan tetapi penuh makna. Kehidupan di sini mengalir bersama irama alam. Pagi yang tenang dengan sinaran matahari yang hangat. Tidak ada bunyi kesibukan kota, hanya kedamaian yang murni. Keindahan perkampungan ini tidak hanya terletak pada pemandangannya, tetapi juga pada jiwa orang-orang yang mendiaminya. Mereka hidup dengan harmoni dalam keseimbangan sempurna dengan alam sekeliling. Bagi mereka, tanah ini bukan sekadar tempat tinggal, ia adalah kehidupan itu sendiri. Tempat di mana tradisi, budaya dan semangat mereka kekal hidup. Perkampungan orang asli ini adalah sebuah karya seni alam yang hidup, cerminan kepada apa yang berlaku apabila manusia dan alam bersatu dalam harmoni. Di sinilah kita diingatkan bahawa keindahan sebenar tidak selalu datang dari apa yang kita cipta, tetapi dari apa yang kita hargai dan lindungi. Ini hanya 17% daripada 776 perkampungan orang asli digazetkan sebagai tanah orang asli di seluruh negara. Semakan semula Akta Orang Asli 1954, Akta 134 sedang giat dilaksanakan. Isu tanah orang asli turut diambil kira di dalam semakan kajian Akta 134 ini. Tanpa jaminan ke atas tanah mereka, kebanyakan tanah orang asli diambil untuk tujuan pembangunan seperti pembinaan empangan, lebuh raya, pelumbungan dan pelandangan swasta. Bersama saya, Muhammad Ghazali bin Hassan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Malaysia mengiktiraf orang asli melalui Deklarasi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu terhadap Hak Orang Asli UNDRIP. Setakat ini, hanya 17% daripada 776 keluarga perkampungan orang asli digazetkan sebagai tanah orang asli di seluruh negara tanpa jaminan ke atas tanah mereka. Kebanyakan tanah orang asli diambil untuk tujuan pembangunan seperti pembinaan empangan, lebuh raya, perlombongan dan pelandangan swasta. Malah ada juga tanah orang asli yang telah digazetkan tetapi dibatalkan tanpa pengetahuan mereka walaupun ianya dilindungi di bawah perlembagaan. Ikuti bingkisan yang telah kami sediakan bersama-sama pakar undang-undang Profesor Dr. Khairunisa bagi menjawab permasalahan yang dibelenggu oleh orang asli terutamanya berkaitan pemilikan tanah mereka melalui lunas perundangan. Pemilikan tanah orang asli di Malaysia tertakluk kepada perundangan yang telah digubal untuk melindungi hak-hak mereka terhadap tanah adat. Berdasarkan Akta Orang Asli 1994, orang asli mempunyai hak ke atas tanah yang diiktiraf sebagai tanah adat dan tanah rizab. Namun, hak ini tidak membawa pemilikan mutlak. Sebaliknya, hanya melibatkan hak guna dan tinggal yang tertakluk kepada kelulusan dan pengiktirafan pihak berkuasa tanah negeri. Justru, usaha perlu dipergiatkan untuk mempercepatkan proses pengiktirafan tanah adat dan tanah rizab bagi memastikan hak orang asli terhadap tanah mereka diakui dan dilindungi. Jabatan ini juga sedang menilai beberapa cadangan bagi menambah baik Akta Orang Asli dan peruntukan undang-undang lain
berkaitan dengan pemilikan tanah orang asli agar hak komuniti ini dapat ditegakkan dengan lebih baik selaras dengan hak asasi manusia. Selain itu, kes rayuan Sagong Taksi berharap Kerajaan Negeri Selangor pada tahun 2010 kini menjadi rujukan kepada keputusan mahkamah lain membabitkan tanah orang asli. Perjuangan selama 19 tahun itu akhirnya menyebelahi 26 keluarga suku kaum Temuan apabila mahkamah mengarahkan mereka diberi pampasan sebanyak 6.5 juta ringgit bagi tanah orang asli yang diteroka bagi pembinaan lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Bagi menyelami perasaan dan situasi sebenar orang asli, kami membawakan anda lintas langsung ke perkampungan orang asli di Kampung Hulu Indah bersama wartawan bertugas Dorati. Silakan. Terima kasih Encik Huzairi. Saya kini berada di Kampung Hulu Indah di mana penduduk orang asal di sini sedang berhadapan dengan isu besar melibatkan tanah adat mereka. Di sini saya bersama Pakcik Jaya, salah seorang daripada komuniti asal yang telah lama tinggal di Kampung Hulu Indah. Baiklah Pakcik Jaya, boleh terangkan kepada kami apakah situasi yang sedang berlaku di sini? Situasi kami sekarang di Kampung Hulu Indah ni, kami terpaksa keluar daripada tanah kami yang kami telah menduduk selama secara turun-temurun lah. Dan kalau ikutkan saya dah generasi kelima duduk di tempat ni, di tanah ni. Tetapi sekarang disebabkan oleh tanah kami ni diambil oleh pihak ketiga untuk kegunaan pembangunan, kami terpaksa keluar. Kami diminta dipindah ke tempat lain, meninggalkan tanah kami yang penuh dengan warisan budaya kami. Macam itulah sekarang. Baiklah Pakcik, kami juga dipahamkan bahawa isu hak tanah di Kampung Hulu Indah juga menjadi salah satu kebimbangan utama komuniti di sini. Jadi saya ingin bertanya, apakah status hak tanah Kampung Hulu Indah setakat ini? Ikutkan kami sebagai orang asal di tempat ini sepatutnya harus diwartakan kepada kami, dan ini merupakan tanah ataupun tanah adat kami yang kami duduki secara turun-temurun. Tetapi disebabkan oleh undang-undang ataupun akta-akta yang sedia ada yang tidak begitu utuh, ini menyebabkan kedudukan kami di tempat ini tidak memihak kami. Dia hanya memberi hak penggunahan sahaja, tetapi dia tidak memberi kami satu hak yang sepenuh untuk kami duduk di tanah kami ini. Dan itu menjadi satu punca lah sekarang kami terpaksa keluar daripada kawasan kami, dan kami terpaksa meninggalkan sosioekonomi kami di tempat ni. Itu satu masalah besar Pakcik untuk komuniti orang asal di sini. Namun kami juga dimaklumkan bahawa ada perbincangan mengenai pampasan. Adakah sebarang pampasan ditawarkan kepada penduduk kampung setakat ini? Setakat ini tiada sebarang pampasan yang dihulurkan kepada kami untuk kami meneruskan hidupan kami di luar sana. Tetapi mereka hanya menempatkan kami di satu tempat yang agak kurang sesuai lah kepada kami ni, sebab kami ni di sini kami sudah ada mempunyai satu sistem penyaraan kami sendiri, kami mempunyai ekonomi sendiri, kami mempunyai tempat perikanan, pertanian kami sendiri. Tetapi sekarang kami diminta menempat di bandar di sana. Kalau di bandar di sana, di mana saya nak cari tempat untuk saya bercucuk tanam? Di mana saya nak cari tempat untuk saya menangkap ikan? Contohnya sekiranya saya ditempatkan di Bandaraya Kuala Lumpur, itu tidak merupakan satu tempat yang sesuai untuk saya dan komuniti saya untuk teruskan kegiatan sosioekonomi kami dan terus hidup di sana. Dan walaupun saya rasa pampasan yang diberi kepada isu-isu sebelum ni pun tidak setimpal, tidak cukup untuk mereka menyara kehidupan harian mereka.
Dan saya rasa sungguh sedihlah saya terpaksa keluar daripada tempat saya ni. Baiklah Pakcik Jaya atas penerangan tadi. Seperti yang dapat kita dengar, komuniti orang asal di sini menghadapi masa depan yang tidak menentu dengan kebimbangan mengenai hak milik tanah dan pampasan yang tidak setimpal. Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini. Kembali kepada anda di studio, Encik Huzairi. Terima kasih Dorati atas liputan lintas langsung sebentar tadi. Menurut Profesor Dr. Khairunisa, beliau mencadangkan supaya kajian semula Akta Orang Asli 1954 dibuat bagi melihat sama ada ianya seimbang atau tidak dengan keperluan pembangunan masa kini. Bagaimanapun, prosiding di mahkamah boleh dielak jika berlakunya rundingan telus kedua-dua pihak. Pengiktirafan sebenar orang asli adalah negara mewartakan tanah adat mereka. Sehubungan dengan itu, Astro Awani telah menyediakan rakaman temu bual bersama Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah iaitu Datuk Seri Daniel Yusof berkenaan isu orang asli ini. Terima kasih. Saya amat menghargai peluang ini untuk menjelaskan secara terperinci tentang usaha kementerian dalam menjaga dan melindungi tanah orang asli di Malaysia yang merupakan satu isu yang sangat penting dan sensitif. Pertama, mari kita lihat kepada periktirafan tanah adat. Tanah adat orang asli adalah lebih daripada sekadar harta benda. Ia adalah asas kepada identiti mereka, sumber kehidupan mereka dan juga hubungan mereka dengan alam sekitar. Oleh itu, kementerian telah bekerjasama rapat dengan Jabatan Kemajuan Orang Asli, JAKUA, untuk memastikan tanah adat ini diiktiraf secara rasmi. Proses pemetaan tanah adat sedang dijalankan untuk mengenal pasti sempadan-sempadan tanah yang sah bagi komuniti orang asli. Ini adalah langkah penting kerana ia membolehkan mereka mendapat geran tanah yang sah, mengukuhkan hak milik mereka dan melindungi mereka daripada pencerobohan atau pembangunan yang tidak terkawal. Seterusnya, mengenai pembangunan mapan, kementerian sangat berhati-hati apabila melibatkan pembangunan di kawasan yang berhampiran dengan tanah orang asli. Kami pastikan bahawa setiap projek pembangunan yang diluluskan perlu mengambil kira impak kepada komuniti ini. Sebarang pembangunan yang dirancang perlu melalui impak sosial alam sekitar yang menyeluruh, di mana hak dan kesejahteraan orang asli dijadikan keutamaan. Kami mengiktiraf bahawa orang asli juga mempunyai cara hidup yang tersendiri dan kita tidak mahu pembangunan moden menjejaskan sumber tradisional mereka seperti berburu, bertani atau memungut hasil hutan. Kementerian juga memastikan bahawa konsep Free, Prior and Informed Consent FPIC dipatuhi dalam setiap perancangan pembangunan. Ini bermaksud orang asli perlu dirujuk terlebih dahulu sebelum sebarang keputusan pembangunan dibuat. Mereka mesti diberi ruang untuk menyuarakan maklumat, menyuarakan pendapat mereka, menerima maklumat yang lengkap dan memberi keputusan sama ada mereka bersetuju atau tidak dengan projek tersebut. Ini adalah hak asas yang kami hormati dan kementerian akan sentiasa memastikan proses rundingan yang telus dan adil diadakan. Sebagai tambahan, kami juga menjalankan program bantuan dan kesedaran untuk memberi pencerahan kepada komuniti orang asli tentang hak mereka ke atas tanah serta bekalkan mereka dengan alat yang diperlukan untuk mempertahankan hak-hak tersebut. Ini termasuk bantuan guaman sekiranya terdapat kes-kes pertikaian tanah antara komuniti orang asli dan juga pihak luar. Kami menyediakan sumber undang-undang dan khidmat nasihat bagi memastikan mereka tidak terpinggir dalam isu perebutan tanah. Sebagai contoh, terdapat beberapa kes yang melibatkan pencerobohan tanah adat oleh syarikat peladangan dan kami berusaha untuk membantu komuniti ini untuk mendapatkan keadilan melalui saluran perundangan yang sah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kerajaan amat komited dalam memastikan hak-hak tanah orang asli dipelihara. Ini bukan hanya soal pemilikan tanah, tetapi juga mengenai menjaga identiti budaya, memelihara warisan alam semula jadi dan memastikan kesejahteraan komuniti yang telah lama menjadi sebahagian daripada tanah air kita. Kami percaya bahawa dengan sokongan daripada semua pihak, kita dapat mencapai matlamat ini dan memastikan komuniti orang asli terus mendapat perlindungan yang sewajarnya. Dengan cara itu, keseimbangan akan wujud di kalangan orang asli dan kerajaan negeri selain dapat meneruskan agenda pembangunan negara. Sekian daripada saya, Muhammad Huzairi bin Hassan. Assalamualaikum dan salam hormat.